Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam sejahtera. Okey, apa khabar anak-anak murid sekalian? Okey, berjumpa lagi kita dalam video seterusnya. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dengan merujuk kepada modul transisi. Okey. Kalau diikutkan minggu ni adalah minggu yang kedua. Okey. Jadi pertama sekali untuk pembelajaran kali ini cikgu minta kepada anak-anak murid untuk menyediakan alat tulis. Pastikan pensil ada. Okey. Khususnya pensil warna kalau ada. Kalau tak ada pun tak apa, boleh dapatkan kemudian. Okey, dan akhir sekali yang paling penting, anak murid kena ada modul transisi. Okey, modul transisi yang telah dibekalkan oleh pihak sekolah. Okey, kepada yang telah mengambil buku teks tu dia akan dapatlah modul ni. Tapi kalau tak dapat, tak ada modul ni, jadi boleh dapatkan daripada pihak sekolah seberapa cepat yang mungkin lah. Sebab untuk 3 minggu transisi ni, semua pembelajaran adalah berkisarkan ataupun merujuk kepada modul ini. Okey, kerana dalam modul ini terdapat modul bahasa Melayu, modul bahasa Inggeris, modul sains, matematik dan semua mata pelajaran yang terlibat dengan tahun 1. Okey, untuk pembelajaran matematik hari ini, kita akan belajar tentang numerasi awal. Apa itu numerasi awal? Numerasi awal yang kita akan belajar ini adalah benda yang sebenarnya murid-murid semua dah tahu. Cuma dalam istilah matematik, kita akan lebih mendalaminya untuk memperkukuhkan pengetahuan matematik anak-anak. Okay. Dalam numerasi awal ni, kita harap pihak sekolah, pihak kementerian lah, berharap murid-murid akan dapat menguasai dari segi pola ataupun turutan. Sebenarnya murid boleh membilang dalam kumpulan, murid boleh melengkapkan rangkaian nombor. Okey, murid boleh menamakan dan menulis nombor. Okey. Dan untuk makluman pada ibu bapa, semua nombor yang kita akan ajar dalam ataupun kita pelajari dalam numerasi awal ni adalah nombor yang kurang dari 10. Maksudnya kita mengharapkan penguasaan murid adalah 100%. Okey. Jadi kita terus kepada objektif pertama, iaitu pola dan turutan. Pola dan turutan ini adalah sebenarnya adalah bermaksud susunan ataupun corak ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil pattern. Susunan ni ataupun pola ini boleh terdiri dari macam-macam. Dalam matematik ni pelbagai. Ada geometri, ada nombor, bentuk dan sebagainya. Warna pun boleh dikira sebagai pola. Dalam matematik, sebagai contohlah, cikgu berikan satu contoh pola. Okey, kita ambil contoh ni. Ini adalah dari segi pola pergerakan kaki. Kalau boleh anak rumah tu minta berdiri, minta dia berjalan. Supaya dia boleh kenal apa itu pola, apa itu turutan. Okey, cuba langkah kanan. Selepas langkah kanan, dia akan melangkah dengan kaki kiri dan diikuti kaki kanan. Minta anak-anak berhenti. Cuba try ataupun cuba test pengetahuan dia. Apakah langkah seterusnya? Jadi dia dah tahu tadi. Dimulakan kanan, kiri, kanan dan jangan bagi dia gerak. Tanya dia balik, apakah langkah yang akan dibuat selepas itu? Saya pastilah majoriti anak-anak akan mengatakan kiri. Jadi, dari situ pengetahuan pola ataupun turutan telah dikuasai oleh anak-anak murid tahun 1 kita. Okey, jadi ini adalah contoh dari segi pergerakan. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey. Seterusnya, pola ini boleh juga diklasifikasi ataupun dikelaskan dalam bentuk geometri. Sebagai contoh, saya ada satu set geometri iaitu petak, bulat, petak. Petak, bulat, petak. Jadi, apakah
kita cakap apakah agakan ataupun takkulan anak kita. Bila anak kita mengatakan seterusnya adalah bulatan, maksudnya dia telah menguasai bagaimana nak menentukan pola atau pattern ataupun turutan yang berkaitan dengan bentuk unity. Benda ni juga kita boleh tambahkan atau kembangkan dengan menggunakan sebagai contoh garpu, sudu, garpu. Jadi minta anak kita teka apakah takkulasinya. Pastinya dia garpu, sudu, garpu dan dia akan cakap sudu. Kalau dia cakap batang lidi ke, tu salah lah. Maksudnya kita kena tahu, itulah kita kan pola. Dan pola ni berbagai-bagai. Tapi untuk tahun 1, polanya hanya 1:1. Maksudnya 1 berubah, 1 lain, 1 berubah, 1 lain. Itu maksud dia. Maknanya kita kena bagi anak-anak cuba faham apa itu pola. Jadi dekat sini kita boleh kembangkan lagi dengan pelbagai bentuk. Bagaimana letak botol air, cawan, botol air, cawan dan seterusnya bagi minta anak-anak meneka. Jadi dia boleh jadikan sebagai satu permainan untuk anak-anak. Okey, jadi saya harap untuk numerasi awal berkaitan dengan pola ni kita boleh bantu, kita boleh kembangkan ilmu anak-anak dengan baik. Okey. Seterusnya, kita target untuk murid-murid boleh membilang dalam kumpulan. Apa maksud bilang dalam kumpulan? Maksudnya, bila kita bagi satu benda dalam satu kuantiti dalam kumpulan, murid boleh bilang. Maknanya boleh bilang. Contohnya macam ni. Okey, katakan di sini. Di sini Okey, katakan saya kumpulkan singa ni dalam satu. Okey, ambil dalam satu Saya buat macam ni. Okey. Kita minta murid kira. Dalam bulatan tersebut ada berapa bilangan singa? Minta murid jawab je, tak perlu menulis. Kalau dia cakap 1, maksudnya dia menguasai. Dia bilang 1. Contoh yang kedua. Kita bulatkan. Ini tanya dia apa ni nama ni? Itik kan? Okey. Minta dia bilang 1, 2. Kalau sebutan dia 2, betul. Tidak lebih dan tidak kurang. Okey. Terusnya kita tengok yang ni, kita test anak-anak kita. Okay, minta dia bilang. Apakah jawapannya? Ya. Kalau 5, maksudnya anak-anak kita telah menguasai dalam kemahiran membilang dalam kumpulan. Jadi bila kita dah tahu membilang dalam kumpulan ni, maksudnya kalau kita diberikan 2 ekor itik dan 2 ekor, contohnya 2 ekor kucing, kita tahu kumpulan dia adalah kumpulan yang sama. Jadi kita boleh sesuaikanlah dari segi kemahiran membilang. Okey. Seterusnya dalam numerasi awal ni, murid mesti boleh melengkapkan rangkaian nombor. Dan saya ulang balik yang tadi, kemahiran membilang nombor ataupun melengkapkan rangkaian nombor adalah tidak melebihi 10 ataupun tidak melebihi 10 lah. Sebab untuk tahun 1 ni kita kena kenal dia orang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Berulang berapa kali? Ulang banyak kali. Kalau boleh test setiap kali nak dia. Cuba bilang. Okay. Pastikan dia boleh bilang sifar 1, ingat sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita boleh test dia. Cuba sambung balik perkataan yang saya sebutkan. Sifar 1, 2. Apa selepas 2? Kalau dia boleh menjawab 3, dia boleh jawab 4. Dan kita pula boleh bagi test lagi 5, 6. Selepas 6 apa? 7, 8. Okey. Dia boleh menguasai. Sekarang kita nak tekankan penguasaannya terhadap tertib menaik dan tertib menurun. Okey. Saya bagi satu contoh. Saya bagi satu rangkaian nombor sebelah. Okey, rangkaian nombor sebelah. Okey. Tertib menaik. Tertib menaik maksudnya tertib adalah daripada nombor yang kecil kepada nombor yang besar. Okey. Manakala kita tekankan pada anak-anak murid, nombor daripada yang besar 9 sebagai contoh. Bila ke bawah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sifar adalah tertib menurun ataupun urutan menurun. Kita boleh ulang berapa kali. Test dia, uji dia supaya dia betul-betul mahir terhadap
rangkaian nombor. Bila dia boleh menguasai yang ni, bila masuk ke tahun 2, tahun 3 tak ada masalah. Okey? Dan akhir sekali, untuk numerasi awal ni, murid mesti boleh menama dan menulis nombor. Apa maksud dia? Apa yang sasaran kita? Sasaran kita adalah maksudnya murid tu boleh menjawab soalan. Maksudnya satu latihan pengukuhan. Sebagai contoh, diberikan beberapa petak seperti di sini. Okey. Petak pertama ada singa, petak kedua ada pensel, petak ketiga ada itik. Kita boleh test dia. Kita kena pastikan murid boleh menama dan menulis. Bukan setakat nama. Contohnya petak pertama. 1, 2, 3. Okey 1, 2, 3. Okey, dia boleh bilang. Dia sebut 3. Tapi kita pasti tak dia boleh tulis atau tak. Kita cuba cek. Pastikan dia boleh menulis angka 3. Kalau dia tulis terbalik, itu adalah salah. Dan kita cuba betulkan tulisan anak-anak sementara mereka pada peringkat 7 tahun lah. Kita betulkan sebaiknya. Okey? Kalau 5 terbalik, 3 terbalik, tolong betulkan. Pastikan corak penulisan betul. Okey. Sebenarnya kita pergi kepada soalan contoh kedua lah. Okey. Jadi, minta murid bilang. Okey. Dah bilang sampai 5. Betul. Cek balik. Cuba test. Betul ke tak? Tanya anak murid. Tanya anak-anak. Kalau betul, jadi dia dah boleh. Okey. Jadi untuk soalan keempat pun sama. Dan seterusnya macam inilah. Sekiranya dipelbagaikan soalan, pastikan murid boleh menjawab. Okey. Jadi saya harap untuk numerasi awal ni, anak-anak kita dapat capai. Okey. Jadi, sebagai latihan pengukuhan, saya minta kepada ibu bapa untuk tengoklah. Okey, tapi tak apa. Di peringkat penandaan, saya akan tanda nanti modul ni. Okey, boleh rujuk kepada modul transisi pada muka surat 25, 26, 27 dan 28. Okey, jadi saya minta latihan ini dibuat pada hari ini. Okey, lewat cepat atau lewat tak apa, saya tak kisah. Yang penting kalau mana ada ibu bapa yang ada internet ataupun talian, boleh kongsikan dengan mana-mana rakan kelas. Okey, dan saya minta sangat latihan ni tolong buat sebab ianya ada kaitan dengan pembelajaran kita pada minggu berikutnya. Okey? Jadi, saya tidak bercadang untuk membuat video yang panjang kerana bila saya buat video yang panjang ni, saya harap ibu bapa semua faham sebab ia akan memakan data yang agak panjang. Jadi, saya harap video yang saya hasilkan hari ini sedikit sebanyak dapat membantu ibu bapa dalam menyela anak-anak belajar secara online. Okey, jadi jika ada sebarang masalah ataupun pertanyaan, bolehlah ajukan kepada saya di WhatsApp dalam grup ataupun di Telegram. Okey, dan jangan lupa untuk subscribe, langgan dan tekan butang loceng untuk maklumat ataupun kemaskini video saya yang seterusnya. Jadi, sekian saja untuk PDPR hari ini dan kita akan berjumpa lagi pada Isnin minggu depan. Okey? Assalamualaikum. Ingat, kita jaga kita.